Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 Mac 2021 bersama saya Al-Fairis Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Sebanyak 26 keluarga di Rumah Panjang Bangkit Kemantan dan 48 keluarga di Luban Ulu yang sedang dalam Perintah Sekatan Pergerakan Pengesanan Kes secara aktif SED menerima bantuan makanan. Bantuan disumbangkan oleh Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Bukit Saban Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dan Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuan itu diagihkan kepada penduduk pada Isnin. Ianya adalah bantuan tambahan kepada bantuan yang telah disalurkan oleh pihak Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Betong melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Betong yang telah diterima sebelum ini. Lockdown di Bangkit Kemantan berkuat kuasa sejak 4 hingga 17 Mac 2021 manakala bagi Luban Ulu bermula dari 5 hingga 18 Mac 2021. Ia dilaksanakan bagi membolehkan aktiviti SED dijalankan rentetan kewujudan kluster Jalan Muhibah. Berita seterusnya. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah bersama dengan agensi-agensi pelaksana telah turun padang bagi meninjau kemajuan terkini projek-projek transformasi luar bandar RTP 2020 Parlimen Limbang pada Isnin. Antara projek-projek pembangunan Parlimen Limbang yang dilawati ialah lawatan pertama beliau ialah projek bekalan elektrik luar bandar BELB ke Rumah Jampong Melaban yang sedang dilaksanakan semula setelah sekian lama terbengkalai di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PH. Selepas itu, beliau meninjau projek RTP menaik taraf Jambatan Gantung Kampung Long Serangan yang bernilai RM170,000 dan kini telah siap 60%. Ahli Parlimen Limbang itu kemudian melawat projek RTP membina jalan dari Kampung Bukit Luba ke Kampung Remuyu Fasa 2 bernilai RM150,000 dan kini siap 85%. Beliau dan rombongan seterusnya bergerak ke Rumah Babai, Kampung Bukit Berayung untuk meninjau perkembangan terkini projek RTP membina parit konkrit bernilai RM150,000 yang kini baru siap 20% dan lewat daripada jadual asal. Datuk Hasbi menamatkan walkaboutnya melawat projek RTP membina culvert dan menyimen hadapan Dewan Rumah Ajut Kampung Kubong yang bernilai RM80,000 dan siap sepenuhnya pada 9 Februari lalu. Selanjutnya, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia Datuk Henry Sum Agong menyeru penduduk di Lawas agar mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera atau mengisi borang melalui ketua masyarakat masing-masing. Menurut Datuk Henry, orang ramai tidak perlu bimbang mengambil suntikan berkenaan kerana ia terbukti selamat. Malah beliau tidak merasai apa-apa kesan sampingan selepas menerima suntikan itu. Tapi kami 2 DO selepas saja menerima vaccination ini tidak ada apa-apa. Tidak sakit pun dia. Tak sakit. Jadi kita merayu kepada penduduk-penduduk kita di Lawas untuk mendaftar. Sama ada melalui MySejahtera ataupun ke klinik untuk mendaftar dan juga mengisi borang ataupun berhubung dengan ketua-ketua kaum di kampung masing-masing. Bercakap selepas menerima suntikan vaksin bersama 66 petugas Barisan Hadapan dan pemimpin tempatan di Klinik Kesihatan Daerah Lawas pada Ahad, Ahli Parlimen Lawas itu menjelaskan vaksin itu terbukti mampu mengekang penularan COVID-19 hasil kajian beberapa pakar-pakar perubatan di seluruh dunia. Justru beliau mahu fakta itu dihebahkan kepada semua penduduk kampung supaya mereka mendaftar dan menerima suntikan vaksin dalam usaha memutuskan penularan wabak berkenaan khususnya di luar bandar. Manakala di Miri, fasiliti di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Datuk Permaisuri Miri adalah lengkap, terancang serta mengikut prosedur operasi standard Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin menjelaskan penyediaan fasiliti yang baik itu membolehkan aliran sistem pendaftaran vaksinasi diadakan dengan sistematik dan sempurna. Saya memperhatikan bahawa segalanya telah dijalankan dengan teratur, dengan cekap dan sistem yang pakai di sini adalah baik. Tempat duduk semua untuk mereka menunggu nampaknya selesa lah.
Beliau berkata demikian semasa mengetahui rombongan meninjau program suntikan vaksin COVID-19 di Dewan Datuk Permaisuri Miri pada Ahad. Sehubungan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak itu menyuruh orang ramai untuk segera mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 di semua kemudahan yang disediakan kerajaan. Saya berharaplah orang ramai akan terus berdaftar diri melalui MySejahtera untuk membuat persiapan bagi vaksinasi khasnya untuk fasa 2 dan fasa 3 akan datang. Daftarlah awal, jangan tunggu sampai terakhir. Jadi bagi mereka yang ada telefon bimbit, smartphone, bolehlah daftar melalui MySejahtera. Mereka yang tiada kemudahan telefon bimbit MySejahtera, bolehlah mendaftar menggunakan borang yang boleh didapati di pejabat daerah ataupun melalui ketua-ketua kaum ataupun ketua masyarakat ataupun melalui jawatankuasa penduduk di bawah Majlis Badan Raya Miri ataupun Majlis Daerah Subis dan Majlis Daerah Baram. Masih dengan program vaksinasi COVID-19, orang ramai khususnya penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi tidak perlu takut atau gusar mengambil suntikan vaksin berkenaan. Menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil, vaksin itu bukan sahaja melindungi diri dan keluarga tetapi juga orang sekeliling. I was also made to understand after you have got this vaccination, the second dose, you will be given something like a pass. So with this pass perhaps, it will also facilitate you your traveling pergi mana-mana tempat kan. When you go overseas, you show to them that you have been vaccinated. So dia orang pun rasa selamat juga. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Dewan Suara Marudi selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV daerah Marudi pada Ahad. Kehadiran ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi itu ke PPV daerah Marudi bertujuan mendengar makluman balas daripada pihak pengurusan mengenai keperluan yang diperlukan selain memberikan sokongan kepada petugas Barisan Hadapan yang menerima suntikan vaksin tersebut. Beliau kemudian meminta kerjasama daripada KMKK di daerah Marudi supaya membantu Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBB daerah Marudi untuk mewar-warkan kepada penduduk masing-masing untuk mendaftar diri menerima vaksin dan kepentingannya demi keselamatan bersama. Naga bala kita ke Barma Panjai ke bisa ragu, takut dan terima vaksin. Jadi aku sebagai wakil rakyat MN76 melongari ke kerajaan negeri Sarawak mengasuh bala kita ke bedau register mengenai MySejahtera ataupun hari pejabat daerah mengasuh sudah terregister wajah 4 leban perintah sudah madah ke vaksin untuk dan selamat diterima oleh semua rakyat kecuali untuk kita tu bisa penyakit kronik atau penyakit kencing manis ke tinggi darah ke ataupun penyakit kolesterol ataupun nanti kita tu bisa alergi. Beralih ke laporan berikut. Buat julung kalinya, Pelan Anti Rasuah Organisasi Regional Corridor Development Authority OACP Rekoda dilancarkan bagi menyahut seruan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk membudayakan amalan integriti sekaligus membasmi gejala rasuah di setiap agensi dan jabatan di negeri Sarawak. Pelancaran diadakan bersempena sambutan Hari Integriti Rekoda bertempat di Auditorium Menara LCDA pada Isnin. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli, inisiatif sedemikian jelas membuktikan bahawa Rekoda amat komited menggenggam visi menjadikan Sarawak sebuah negeri maju berintegriti tinggi menjelang tahun 2030. Katanya usaha mengekang gejala rasuah telah menjadi satu elemen penting dalam setiap organisasi sama ada di dalam sektor kerajaan maupun swasta. Laporan diteruskan dengan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah mengadakan lawatan tapak cadangan pembinaan Masjid Baharu dan Balai Raya Kampung Sungai Kut
Tengah baru-baru ini. Turut serta dalam lawatan berkenaan Pegawai Daerah Dalat Kueh Lepoh, Wakil daripada Jabatan Kerja Raya Daerah Dalat dan AJK Masjid Al-Huda Kampung Kut Tengah. Kerja-kerja pembersihan tapak dan penambakan pasir untuk kawasan cadangan akan dilakukan pada penghujung bulan Mac 2021 menggunakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP Adun. Selanjutnya, Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh pada Ahad turun padang meninjau tapak projek di Sarike. Lawatan pertama beliau ke Masjid Ar-Rahmah Kampung Seberang Sarike untuk meninjau dan mengetahui perkembangan terkini pembinaan Dewan Masjid tersebut. Seterusnya, beliau meninjau kerja-kerja menembok tanah perkuburan baru Islam Sarike yang turut dijalankan. Kerja-kerja tersebut sedikit terganggu berikutan cuaca hujan, namun beliau tetap berpuas hati kerana hampir 70% telah siap ditembok. Beliau berharap tanah perkuburan itu dapat digunakan pada pertengahan tahun ini berikutan tanah perkuburan sedia ada sudah pada tahap kritikal dan penggunaan yang maksimal. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.